Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam PDPR online untuk tahun 6 Ibnu Taymiyah. InsyaAllah pada pagi ini Muallimah akan masuk kepada tajuk baru, iaitu tajuk wakaf. Antum boleh ambil buku teks dan terus buka muka surat 115. Baik, pertamanya kita akan tengok apakah maksud wakaf. Wakaf pada segi lughah ataupun pada segi bahasa, kita katakan bermaksud berhenti. Manakala pada segi istilah syarak, iaitu memberhentikan bacaan kita sewaktu kita membaca Al-Quran dengan nafas yang panjang. Bermaksud wakaf ni adalah kita berhenti, memang berhenti yang sempurna dan berhenti yang dibolehkan. Okey, itu adalah berhenti wakaf. Wakaf juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu wakaf idtirari, yang kedua wakaf ikhtibari dan yang ketiga wakaf ikhtibari. Baik, kita tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan wakaf tersebut. Baik, yang pertama wakaf idtirari bermaksud wakaf dengan sebab perkara yang tidak dapat dielakkan. Bermaksud contohnya macam mana? Contohnya macam kita tak cukup nafas waktu membaca Al-Quran, ataupun tengah-tengah kita membaca Al-Quran antum sakit perut contoh kan. Antum sakit perut kan, antum nak teruskan baca je sampai tunggu waktu ayat yang boleh wakaf betul-betul. Mesti boleh berhenti dekat pertengahan ayat. Pergilah tandas contoh. Okey, ataupun ada juga tengah-tengah membaca Al-Quran, telefon berbunyi kan, ada kecemasan, boleh kita berhenti. Okey, seterusnya wakaf ikhtibari yang bermaksud wakaf tu, kita berhenti tu adalah kerana kita nak memberitahu sesuatu. Sebagai contoh, kita dalam kelas kita baca ayat Al-Quran, Muallimah baca, tiba-tiba Muallimah berhenti. Itu bukan berhenti pada tempat dia, tapi tiba-tiba Muallimah nak berhenti. Okey. Jadi kenapa bertujuan Muallimah berhenti itu adalah hendak menerangkan pasal hukum tajwid, menerangkan tentang maksud ayat, menerangkan kenapa ayat tu turun. Itu dibolehkan. Okey. Manakala yang ketiga, wakaf ikhtiyari bermaksud wakaf yang kita sengaja berhenti pada tempat yang dibolehkan. Sebab kita boleh berhenti dekat situ. Contohnya apa? Ada huruf qaf lam, ada huruf sad lam. Kita akan tengok selepas ini apakah jenis-jenis wakaf yang dibolehkan untuk berhenti. Okey. Okey, ini Muallimah dah buatkan peta minda untuk antum tengok. Okey, bagaimanakah jenis-jenis wakaf yang kita ada. Ada 5, ada 6. Okey, yang pertama wakaf lazim. Okey, ini antum boleh tengok pada muka surat 116, 117. Okey, yang pertama kita panggil dia wakaf lazim ataupun wakaf tam, yang bermaksud wakaf yang kita berhenti secara sempurna. Macam mana tanda dia? Tanda dia ada huruf mim. Okey, nak katakan mim ni memang kita kena berhentilah. Okey, manakala yang kedua kita panggil dia wakaf hasan. Okey, wakaf hasan tanda dia adalah sad lam. Apa yang dimaksudkan dengan sad lam ni? Okey, sad lam ni bermaksudnya wasal aula. Tu sebabnya dia ambil daripada perkataan wasal aula, sad lam. Wasal tu maksudnya apa? Sambung. Aula maksudnya apa? Lebih baik. Jadi sambung adalah lebih baik. Kaf, wakaf kaf. Apa dengan masukkan wakaf kaf? Okey, wakaf kaf dia punya tanda bacaannya adalah qaf lam. Okey, wakaf aula. Kalau macam tadi wasal aula, manakala kaf wakaf aula, berhenti itu adalah lebih baik. Seterusnya kita masuk kepada jenis yang seterusnya, jaiz. Okey, jaiz ni maksudnya harus. Okey, harus berhenti atau kita nak teruskan bacaan.
Okay, kita ada pilihan. Kita nak berhenti ataupun kita nak teruskan bacaan. Boleh dua-dua. Manakala seterusnya, Waqaf Qabih. Okey, Waqaf Qabih ni bila antum jumpa huruf lam kecil pada bacaan Al-Quran, elakkan daripada kita berhenti. Kan, maksudnya dia dilarang berhenti. Tapi kalaulah antum tak cukup nafas sangat, tiba-tiba jumpa huruf lam, boleh berhenti. Tapi kena ambil sedikit ayat sebelumnya untuk antum sambung. Okay, dan yang terakhir, jenis wakaf yang terakhir adalah wakaf ta'anuk. Apa maksud ta'anuk? Okay, ta'anuk ni maksudnya berhenti di salah satu tempat. Ya, kalau antum tengok paling ada dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tu ada contoh dia. Kalau antum dah berhenti pada titik yang pertama, tak payah berhenti pada titik yang kedua. Kalau antum dah berhenti pada titik yang kedua, tak payah berhenti pada titik yang pertama. Ini adalah jenis-jenis wakaf. Penerangan dia antum boleh tengok pada muka surat 116. Ada contoh-contoh ayat yang antum boleh tengok. Seterusnya pada muka surat 117 juga. Okey, dan yang terakhir, ini adalah kesimpulan kepada tajuk kita pagi ini. Antum boleh tengok jenis wakafnya ada apa, simbolnya apa dan tujuan kepada tanda wakaf tersebut. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk kita pada pagi ini. Okey, selepas ini antum akan diberi tugasan di dalam buku aktiviti dan Muallimah akan tuliskan di dalam Telegram, dan Muallim harapkan antum dapat melakukan tugasan dengan baik. Antum boleh rujuk buku teks, antum boleh rujuk Al-Quran, tak ada masalah. Jadi itu sahaja pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.